Jadi, Assalamualaikum, selamat petang. Sebelum kita mulakan kita punya meeting ni, saya harap cikgu boleh isi kehadiran dalam link yang saya dah share dekat dalam messenger tadi, message tu. Okey, kita boleh mulakanlah. Cikgu, Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Ahmad Sofi bin Mukhtar daripada SK Component Event User 1, melengkap PT untuk bridge building untuk pertandingan STEM bagi tahun 2021. Seperti yang kita sedia maklum, untuk 2 tahun kebelakangan ni kita tak boleh bersemuka, jadi kita terpaksa menghadapi norma baru untuk pertandingan STEM melalui online. Dan untuk bridge building ni saya berpasangan dengan Cikgu Syarizan daripada SK Datuk Setia Baharaja, dan saya akan share dengan cikgu bagaimana cara-cara untuk kita mereka bridge building dan syarat-syarat pertandingan dia. Okey. Saya akan bagi cikgu untuk tengok dululah video bagaimana cara pertandingan bridge building ni dijalankan. Okey. Ada suara Bi. Ada gangguan audio. Okey. Suara tak ada pula. Input audio tak ada. Tak ada. Maksudnya macam mana? Ni tak ada ni. Tak ada. Buat. Naikkan volume.
Dengar. Ada tinggi ni. Setting quality. Setting quality. Ada? Ha? Pakai auto. Bunyi tak boleh dengar. Okey, jap. Saya try. Jap. Ada. Ada. Setting mesin. Empat Bridge building competition adalah satu pertandingan yang dianjurkan di bawah Carnival Stamp bermula tahun 2021. pertandingan ini melibatkan murid-murid tahun 4, 5 dan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Syarat-syarat yang adalah Okey. Pertama, peserta adalah warga negara Malaysia. 2. Satu pasukan terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru pembimbing dalam sekolah yang sama. 3. Pertukaran ahli kumpulan adalah tidak dibenarkan selepas pendaftaran. Terdapat 11 bahan dan peralatan yang dibenarkan dalam pertandingan ini, iaitu 1. Gam perekat panas, glue atau gam air. 2. Gunting. 3. Pembaris. 4. Pensel atau pen. 5. Pen marker. 6. Pelayar pemotong. 7. Kertas pasir. 8. Pelapis pemotong atau cutting mat yang bersesuaian. 9. Sarung tangan yang bersesuaian. 10. Kertas manila atau sebarang kertas tanpa lakaran. Dan akhir sekali, 11. Lidi berukuran 46 cm panjang, maksimum 30 batang. Seterusnya, bagi spesifikasi rekaan jabatan, 1. Panjang jambatan perlulah di antara 40 cm ke 45 cm. 2. Lebar jambatan pula adalah di antara 5 cm ke 10 cm. 3. Bagi tingginya pula perlulah tidak melebihi 40 cm. 4. Jarak tengah antara tiang di bawah jambatan yang mempunyai kaki mestilah 30 cm. 5. Ruang tengah atas tapak jambatan perlulah dikosongkan di antara 3 cm ke 5 cm untuk memberi ruang bahan penguji diletakkan. Tapak jambatan perlu disusun dengan maksimum 7 batang lidi, manakala tulang pengikat juga perlulah menggunakan maksimum 7 batang lidi sahaja di atas atau di bawah tapak jambatan mengikut lebar jambatan. Dan akhir sekali, yang ketujuh, tapak jambatan tidak dibenarkan disusun berlapis atas bawah. Kaedah pemotongan lidi adalah seperti berikut. Buatkan tanda pada lidi mengikut ukuran yang diperlukan. Buat keratan separuh keliling lidi tersebut menggunakan pelayar pemotong. Akhir sekali, patahkan pada bahagian keratan. Bagi ujian ketahanan yang dilakukan oleh peserta-peserta sendiri, peserta-peserta bermula menyediakan jambatan yang telah siap, botol-botol air yang berisi padu 1.5 liter, Dan seterusnya, penakut.
dan juga jam ranting. Para peserta juga boleh menggunakan stopwatch yang ada di dalam kantung. Untuk menjalankan ujian ketahanan, peserta akan meletakkan jambatan seperti ini. Kemudian akan diletakkan pula kod penyangkut. Baiklah, kita akan mulakan dengan pemberat yang pertama, iaitu 2 botol air berisi padu 1.5 liter bagi setiap botol. Masa akan direkodkan apabila pemberat dilepaskan selama 10 saat. Selepas 10 saat, pemberat kedua akan diletakkan, iaitu 2 botol air berisi padu 1.5 liter. Baiklah para peserta, seperti mana yang kita dapat lihat, jabatan telah mengalami kerosakan, masa akan dihentikan dan masa akan direkodkan di mana jabatan ini mengalami kerosakan. Oleh itu, pengiraan markah bagi jabatan ini adalah 10 saat bagi pemberat pertama, dan pemberat tadi kita lihat apabila di saat pertama jabatan itu telah mengalami kerosakan dan markah yang diberikan adalah 1 markah, menjadikan markah jabatan ini 11 markah. Para peserta, untuk peringkat kebangsaan, kotak pengujian akan disediakan. Bagi spesifikasi kotak pengujian, panjang kotak adalah 70 cm, tinggi kotak adalah 40 cm, lebar kotak juga adalah 40 cm. Juga kita ada ruang diameter untuk bahan penguji 15 cm. Baik, manakala alat untuk pengujian adalah pemberat, seterusnya kita ada guna untuk meletak pemberat, dan seterusnya adalah bongkar kayu pelapis untuk meletak jambatan. Baiklah para peserta, untuk ujian ketahanan, peserta perlulah meletakkan sendiri jambatan ini ke dalam kotak pengujian seperti ini. Buka kotak, masukkan jambatan dan letakkan di atas bongkar pelapis jambatan bersesuaian dengan bulatan diameter di dalam kotak. Seperti ini. Baiklah, seterusnya pihak pengusia akan membantu pasukan untuk meletakkan gulang pemberat seperti ini. Okey, jadi kotak pengujian akan ditutup semula. Kita akan teruskan dengan pengujian keberatan. Okey, sedang jam ini. Baik, di sini ada pemberat seberat 2.5 kg sebagai pemberat yang pertama. Peserta perlulah meletakkan pemberat ini ke dalam julang pemberat Baiklah peserta, bagaimana pula dengan pengiraan tempoh masa bagi setiap pemberat? Baik, untuk pengetahuan peserta, sebaik saja pemberat diletakkan di dalam julang pemberat, tempoh kiraan selama 10 saat akan terus direkodkan. Dan begitulah juga untuk pemberat-pemberat yang seterusnya. Baik, kita cuba letak pemberat yang kedua. Juga 2.5 kg. Hati-hati. Baik. Kita tunggu selama 10 saat sebelum kita meletakkan pemberat ketiga. Juga selama 10 saat. Baik, kita letakkan pemberat ketiga.
sebabnya jambatan kita makin lagi kukuh, kita akan letakkan pemberat yang keempat. Sudah cukup 10 saat. Baik, kita letakkan pemberat yang keempat. Itu dia tadi para peserta. Jambatan kita telah roboh pada saat yang kedua. Oleh itu, markah pada jambatan ini adalah 10 markah untuk pemberat 1, 10 markah untuk pemberat 2, 10 markah untuk pemberat 3, dan 2 markah untuk pemberat 4, menjadikan markah keseluruhan adalah 32 markah. Sekiranya pemberat kedua diletakkan pada saat contohnya ke-6, maka markah untuk pemberat pertama akan diberikan sebanyak 6 markah sahaja daripada 10 markah. Untuk pemilihan pemenang, keputusan juri adalah mutlak. Selamat menyertai pertandingan dan selamat maju jaya. Okey cikgu, tadi tu sedikitlah video bagaimana pembinaan dan bagaimana kita nak menilai dia dengan menggunakan pemberat. Okay, untuk pengetahuan cikgu, pada tahun ni cikgu kena buat, kita tak boleh bersemuka. So anak murid pun kita tak boleh nak bersemuka. Okey, kalau dalam video tadi dia kata 3 orang murid dan seorang mentor. Tetapi untuk tahun ini sebab kita tak boleh bersemuka, jadi kita dah berbincang dengan Cikgu Zaki, iaitu penolong pengarah unit pembangunan bakat murid. Dia kata untuk tahun ni penyertaan kita stick pada, kita buat pada untuk seorang murid dan 1 mentor. Maksudnya tak adalah tadi tu dia kata 3 murid, tapi kita gunakan 1 murid, seorang murid dan 1 mentor. Selepas tu dia kata macam mana kita nak menilai dengan menggunakan pemberat. Cikgu jangan risau, kita tak guna pemberat yang besi tu, sebab itu adalah untuk peringkat kebangsaan. Pemberat tu kita akan gunakan botol air mineral 1.5 liter, atau selalu kita akan gunakan untuk kita selaraskan, kita akan gunakan botol air 100 plus. Air 100 plus ukurannya 1.5 liter. Kita akan gunakan untuk 10 saat pertama. Pemberat tu kita akan gantung 2 botol 1.5 liter, okey, selama 10 saat. Okey, selepas 10 saat jika tiada apa-apa kerosakan berlaku pada jambatan cikgu, kita akan tambah lagi 2 botol 1.5 liter pada pemberat, sebagai pemberat. Maksudnya dah ada 4 botol, dan kita akan tambah lagi masa 10 saat. Jika tidak ada berlaku kerosakan lagi, dia akan bertambah lagi 2 dan 2. Bagaimana kita nak tahu berlakunya kerosakan? Okey, kerosakan tu berlaku, kita boleh nilai dia apabila struktur binaan jambatan itu rosak. Contohnya dia terlepas ataupun patah. Okey, kita stop. Itu maksudnya jambatan itu telah rosak. Okey. Itu macam ni kita nak menilai. Okey, dan kita menggunakan stick stick sate tu. Okey, panjangnya kita akan menggunakan stick sate yang berukuran 45 cm. Sekarang ni kita dah tak boleh beli, kedai banyak tutup. Saya cadangkan kita cikgu-cikgu beli menggunakan di Shopee lah, online. Dia ada. Kita gunakan ukuran 45 cm tu. 45 cm tu, bila kita guna semua 45 cm, kenapa kita kena gunakan 45 cm? Sebab ukuran 45 cm ni dia punya diameter dia sekata, iaitu 42 mm. Dia punya ukuran lilit.
Dan kenapa kita nak gunakan 45 cm? Jambatan yang kita, kalau kita beli 40 cm, dia ada 40 cm dan 45 cm. Kalau kita beli 40 cm, jambatan dia maksimum kita boleh bina, ketinggian dia adalah 40 cm. Jadi dia punya tinggi dia 40 cm, dia punya panjang dia 40 cm. Kalau kita gunakan beli yang stick 40 cm tu, stick tu dekat hujung dia tajam. Jadi kalau kita potong dia akan berkurangan. Kalau kita beli 46 cm, cikgu boleh potong. Kalau kita salah potong pun dia tak rugi. Kan? Dia tak ada masalah kat situ. Itu rasionalnya lah kenapa kita cadangkan supaya kita selaraskan beli stick yang 45 cm tu. Okey, seterusnya saya akan paparkan cara-cara dan rules untuk pertandingan ni. Sekejap cikgu ya. Yes. Okey cikgu. Ni adalah ada punya cara-cara dan dia punya peraturan lah. Okey, saya akan bacakan. Okey, bridge building competition, syarat umum pertandingan. Okey, murid yang kita ambil ialah murid tahap 2 iaitu tahun 4 hingga tahun 6 sekolah rendah. Ini daripada negeri Perlis. Okey. Individu ataupun berkumpulan maksudnya dia kata tidak melebihi 3 murid, tapi kita dah stick tadi, kita okey, kita stick pada satu orang murid dan satu mentor. Okey, mestilah warga negara Malaysia. Okey. Terusnya, langkah 1, membina jambatan dengan bahan dan peralatan yang dibenarkan serta membuat rakaman video. Okey, ini adalah dia punya peralatan, bahan dan peralatan yang dibenarkan. Pertama, gam perekat panas ataupun hot glue atau gam air, gunting, pembaris, pensel ataupun pen, marker pen, pelayar pemotong, kertas pasir, pelapik pemotong, yang bersesuaian, sarung tangan, kertas manila ataupun kertas kosong tanpa sebarang lakaran. Ini dia kata disediakan oleh penganjur tapi kita tak bersemuka, jadi cikgu kena sediakan. Lidi sate berukuran 46 cm panjang. Okey, maksimum 30 batang lidi. Ada saya cakap ada 35, sorry, 36 cm ini juga cikgu kena beli. Cikgu kena sediakan. Okey, spesifik dia. Okey, panjang jambatan. Minimum 40 cm sehingga 40 cm panjang. Okey. Lebar dia, lebar setiap jambatan 5 cm hingga 10 cm. Tinggi maksimum, paling tinggi maksimum dia 40 cm. Kurang pun tak apa. Okay, jarak tengah antara tiang di bawah jambatan 30 cm. Okey. Lepas tu, ruang tengah di atas jambatan dikosongkan 3 hingga 5 cm. Kenapa kita kena kosongkan? Sebab kita nak letak bahan untuk penimbang. Okey. Lepas tu, tapak base hendaklah disusun dengan maksimum 7 batang lidi dan 7 batang saja untuk tulang pengikat ataupun support. Seperti darjah 2 tu. Itu contoh dia. Tapak base juga tidak dibenarkan disusun berlapis atas dan bawah, seperti rajah 3. Maksudnya dia selapis saja, satu batang saja. Dia tak boleh lapis dua batang lidi sate tu. Okey.
Lepas tu cikgu-cikgu dikendaki buat naik video dan pendaftaran penyertaan. Okey, yang ini kita tak adalah sebab kita akan video tu kita akan ambil untuk kita judge. Kita akan judge berdasarkan video yang diambil. Okey. Dan kita ada satu lagi, dia punya kategori jambatan terbaik. Daripada situ kita nak tengok kita nak nilai cikgu punya jambatan tu daripada video yang cikgu hantar. Okay, sebab kita tak boleh bersemuka. Kalau boleh bersemuka, misal katalah boleh bersemuka, nanti Cikgu Zaki akan maklumkan pada cikgu-cikgu lah. Okey. Yang ni dia kata, yang ni kita sebelum edit lah. Okey. Okay, ini dia punya kaedah penilaian dia. Reka bentuk jabatan yang saya cakap tadi tu, jabatan terbaik tu. Lepas tu kita tengok pada dia punya ujian daya tahan jabatan 60 markah. Okey, bagi pemenang keseluruhan markah kategori reka bentuk jabatan 40 dan kategori ujian daya tahan jabatan 60%. Okey, akan dicampur menjadi markah 100%. Okey, sekiranya terdapat markah sama, markah ujian daya tahan jabatan yang paling tinggi dijadikan keutamaan. Maksudnya kalau ada markah tu sama, nanti kita akan nilai daripada macam mana sama ada jambatan tu dia punya ketahanan dia macam mana. Tengok dia punya reka bentuk, dia punya reka bentuk dan dia punya stability dia. Dari situ kita akan ambil akan nilai sebagai pemenang lah. Okey, kaedah ujian daya ketahanan jabatan diuji menggunakan weight plate. Ini kita guna weight plate lah. Kita akan guna botol 1.5 liter. Okey. Sebagai pemberat pertama. Okey. Tambahan pemberat akan ditambah selepas 10 saat dan proses ini berlaku sehingga pemberat yang ke-10 atau jabatan mengalami kerosakan. Okey. Setiap kali lengkap 10 saat, markah 10 akan diberikan. Sekiranya selepas pemberat ke-10, jambatan masih kukuh, maka pengujian diteruskan dengan pemberat yang ke-11 dan seterusnya sehingga jabatan mengalami kerosakan. Okey. Ini akan saya share dengan cikgu-cikgu lah nanti. Okey. Okey cikgu. Daripada apa yang cikgu tengok tadi, ada apa-apa persoalan tak yang cikgu nak tanya? Assalamualaikum Cikgu Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, ada beberapa soalan nak tanya. Okey. Pertama, tadi untuk tapak jambatan tu, kita kan kena ikut spesifik yang dikatakan lah. Penyokongnya 7, lepas tu dia punya batang ini 7. Tapi design tak semestinya ikut design yang itu kan. Itu soalan pertama lah. Maksudnya saya ikut design lain, tapi yang penting saya dengan murid ikut design yang lain, tapi yang penting ikut spesifikasi yang diberikan oleh peringkat kebangsaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, video yang cikgu nyatakan tadi, maksudnya selama 5 minit tu kami kena persembahkan dari segi cara buat, lepas tu uji
ujian, maksudnya uji penimbang berat tu sama ada jambatan tu rosak atau tidak. Adakah betul pemahaman saya ini tentang video yang sepatutnya dirakam, dan ada tidak berlaku ketidakintegriti apabila peserta sendiri yang menimbang di rumah, sebab ialah saya tak pasti benda tu, tapi maksudnya kami sendiri yang kena timbang dan tengok sama ada ketahanannya okey atau tidak ke, atau sebenarnya nanti pihak cikgu juga akan ambil jambatan kami untuk diuji kaji. Itulah dua soalan saya, cikgu. Terima kasih. Untuk menjawab soalan cikgu, yang pertama tadi cikgu kata design atas cikgu, tapi design atas cikgu lah, atas kreativiti cikgu. Tetapi dia punya peraturan yang kita tetapkan tu cikgu kena ikut. Contohnya dia punya bilangan keseluruhan dia maksimum 30 batang. Lepas tu ketinggian dia, lepas tu dia punya tapak jambatan tu dia mesti ada 7 batang kan. Itu dia punya bentuk dia ikut kreativiti cikgu kan. Kita tak boleh buat sama. Kalau kita buat bentuk sama, mungkin dia punya penilaian masa kita menimbang tu nanti jadi masalah. Itu kreativiti cikgu. Macam mana cikgu nak jadikan jambatan tu kukuh untuk kita nak tahan daripada roboh apabila kita gantung dengan pemberat. Okey, soalan yang kedua, kita cakap tentang video, tentang integriti. Okey, video disebabkan sekarang ni waktu kita tak boleh bersemuka, itu adalah tekangan kita lah. Kan, kalau boleh bersemuka, memang kita sepatutnya kita cikgu kena datang bawa kita, juri yang akan gantung, juri yang akan letak pemberat tu. Kita yang akan, hakim yang akan judge. Tapi disebabkan kita tak boleh berjumpa, bersemuka, takut nanti timbul pula kluster STEM, jadi kita terpaksa untuk integriti tu terpulang pada cikgu lah. Kalau kata nak, kita tak boleh nak buat, kalau cikgu tu nipu ke apa, kita tak boleh nak buat macam mana. Cuma hakim, pihak kami cuma boleh nilai daripada video yang cikgu sediakan. Sebab tu kita minta cikgu buat video sebelum cikgu gantung pemberat tu. Kena ambil video struktur daripada atas, pada bawah, pada sisi, dan kita nak tengok macam mana pembinaan jambatan cikgu. Sama ada dia punya lantai tu betul ke 7 batang stick, ketinggian kita tak boleh lah, kita memang tak boleh nak ukur kan, sebab dalam ni cuba cikgu boleh ukur, tunjukkan masa cikgu ambil video tu, cikgu boleh tunjuk okey, panjang jabatan, ukur ketinggian jabatan kan, dengan menggunakan pembaris supaya kita boleh nampak okey betul ini 40 cm, ini maksimum 40 cm, dia punya minimum dia 40 cm. Lepas tu bilangan jambatan tu kita boleh tengok daripada situlah. Lepas tu untuk pemberat, untuk menggantung pemberat tu cikgu kena tunjuklah. Okay, sebelum cikgu gantung tu, cikgu dah tunjukkan, okay, cikgu tunjuk jam randik. Okay, bila dah cukup 10 saat, cikgu gantung. Jam randik tu tunjuk pada video supaya kita boleh lihat. Okay cikgu? Jelas cikgu? Okey, baik. Maksudnya video tu tak perlulah proses semasa pembuatan tu tak perlu tunjuk. End of product tu maksudnya sebelum nak timbang tu kita bagi tahu spesifikasi panjang-panjang dan segala macam. Lepas tu kita terus timbang. Itu sahaja kan untuk video. Ya, itu saja cikgu. Kita gantung timbang, kita gunakan botol air yang 100 plus lah, 100 plus sebab dia 1.5 liter. Jadi yang kebangsaan tu kita tak boleh tengok lah, kita tengok yang mula-mula tadi tu. Okey, baik cikgu, jelas. Terima kasih banyak ya. Sama. Okay, ada lagi tak cikgu? Okay, Assalamualaikum cikgu Safi. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yatim daripada SK Teluk Mas. Saya nak tanya pasal penyertaan tadi, cikgu Safi kata satu orang
satu sekolah lah maksudnya sebelum ni 3 orang kita boleh buat satu grup, satu kumpulan. Jadi untuk kali ni cuma 1 orang sajalah untuk satu sekolah ke ada satu sekolah tu boleh menyertai 2-3 orang? Itu saja soalan saya. Okey, masa saya bincang dengan Cikgu Zaki, kita kalau boleh buat masa ni, dia kalau sebelum ni dia berkumpulan 3 orang murid, tapi disebabkan kalau buat 3 orang murid berkumpulan pun tak ada guna sebab tak boleh berjumpa kan. Jadi kita stick untuk ambil satu murid, tapi kalau ada apa-apa perubahan nanti kita akan maklumkan lah. Lepas ni saya akan buat create satu grup, dan dalam grup tu nanti apa-apa makluman saya akan maklumkan. Tapi buat sementara waktu ni kita stick pada satu murid, satu mentor. Maksudnya satu sekolah, satu penyertaan lah. Sebab dekat STEM ni dia ada banyak pertandingan. Salah satunya base building lah. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi cikgu? Okey, lepas ni saya akan create link untuk saya akan buat link Telegram. Apa-apa sahaja maklumat tu kita share dalam tu lah. Dan segala apa pertanyaan, persoalan cikgu boleh share dalam tu. Kita akan lepas saya akan masukkan video. Assalamualaikum Cikgu Abang Sopi, nak tanya sikit lah. Saya Syahrizal daripada SK Datuk Palembang. Boleh tanya sikit tak? Boleh tahu. Berkenaan dengan video penilaian tu, kalau kita lihat video penilaian daripada yang first dengan yang second tu, penilaian dia tak menggunakan kaki jambatan. Kaki jambatan dia tak ada. Sedangkan kita punya reka bentuk ada kaki jambatan yang tak lebih daripada 40 cm tinggi dia. Jadi macam mana tu dari segi aspek penilaian yang kita akan gunakan tu? Kita nak gunakan kaki tu ataupun tidak? Okey, cikgu. Dalam video tadi tu, okey, yang mula-mula tu saya cakap pembinaan jambatan ikut kreativiti cikgu. Ikut kreativiti cikgu. Kalau cikgu rasa cikgu nak buat kaki, penggunaan kaki yang video nombor 2 tu guna kaki kan. Okey. Kita akan kaki tu sebagai landas, sama juga. Kalau yang macam pertama tu dia tak ada kaki, tapi dia menggunakan landas yang rata. Yang penting landas untuk kita letak jabatan tu rata. Rata cikgu. Boleh cikgu Syahrizal? Yang penting dia rata. Supaya kalau cikgu letak kaki jabatan, kalau cikgu rasa kaki jabatan tu kukuh untuk cikgu gantung pemberat, cikgu buat. Tapi kalau cikgu rasa macam tak kukuh, nak buat kaki jambatan, tak perlu buat lah. Sebab kita nak tengok jambatan tu. Okey, baik. Saya faham. Okey, terima kasih cikgu. Ada lagi tak cikgu? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Syahrir dari SK Alai. Saya nak tanya berkenaan dengan kaki jambatan tu, tadi ditetapkan tu ada jarak pada 40 cm tu, itu juga jarak bukaan meja yang tempat kita nak gantung tu ke? Okey, cikgu. 40 cm tu itu adalah panjang jambatan. Oh, tak, maaf, silap saya, 30 cm. Kan jarak tiang tu antara tiang yang kaki bawah tu 30 cm, betul. Jadi 30 cm tu juga adakah jarak antara meja dengan meja yang kita perlu letak orang kata dia punya ruang antara meja untuk digantungkan pemberat tu?
Ya betul. 30 cm. Maknanya Betul. kan mesti ruang tu 30 jarak tu 30 cm lah. Ya betul. Kalau kita letak rapat, jadi kekuatan dia lebih kuat lah kan. Jadi kita selaraskan jarak 30 cm. jarak antara meja ke meja tu. Lah. Ya betul cikgu. 30 cm tu lah jarak meja ke meja. Okey, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi cikgu? Oh, ya. Okey, kalau tak ada cikgu, saya rasa kita selesailah sampai di sini. Okey, nanti saya akan cuba wujudkan satu grup. Okey, satu grup untuk kita senang berkomunikasi lah. Jika ada apa-apa pertanyaan, kemuskilan, kita boleh tanya dalam grup tu. Okey, cikgu Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya nanti Telegram tu di mana? Nanti saya akan ambil. Cikgu dah daftar tak belum? Dah daftar kehadiran tak? Dah. Okey, daftar kehadiran ni. Dalam daftar kehadiran tadi tu ada nombor telefon kan? Oh, untuk yang hari tu masa mula-mula kan kita daftar tu kan? Okey, dah. Okey, terima kasih. Yang untuk taklimat hari ni? Untuk taklimat hari ni tadi saya dah share dekat dalam grup, dalam mesej. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Kalau ada apa-apa, kalau ni cikgu boleh berhubung dengan saya lah dengan nombor telefon yang ada tu. Baik. Okey, terima kasih.